Saya akan menjadi telinga dan mata lah, menegur, menentukan bahawa wakil-wakil kita dalam kerajaan tu akan membawa suara parti. And I think that's a good deal lah. Tak kisah kementerian mana, sebab dalam mesyuarat kabinet memang dia will be very open in discussion kan. Tetapi kita nakkan mereka mesti meneruskan suara parti dan mereka tak boleh takut lah. Sebab kita tak nak jadi kes macam yang berlaku di Parti Keadilan di mana mereka ada beberapa menteri dan kemudian adanya gerakan yang menidakkan parti mereka. Jadi kita tak nak UMNO macam tu. Kita tak nak UMNO ni bila dia dah di ke depan dia menggerakkan tuntutan individu lebih pada parti. So parti perlu menguasai segalanya. Bahawa ini satu yang baru bagi UMNO. UMNO tak pernah dalam keadaan gabungan sedemikian. Dan kalau kita lihat di segi proportionate, di segi definisi kerajaan gabungan selalunya fair share. Sebab sebenarnya kerajaan yang memimpin adalah minoriti kepada majority portion iaitu UMNO dan kalau nak cakap UMNO, kalau kita tengok PAS, patutnya PAS yang pun mendapat Menteri Kanan. Saya dah timbul dalam tweet saya hari ini. Tetapi kemungkinan kepimpinan di semua parti bersetuju. Saya sebagai ahli parti tidak boleh mempersoal keputusan yang telah dibuat. Tetapi yang lebih penting, caveat yang diberikan oleh Presiden dalam mesyuarat, dia tidak akan menahan kita untuk menjadi telinga dan mata untuk menegur. And I think that's fair. Dan saya sebagai bekas Menteri Undang-Undang dan juga masih ahli Parlimen Pengarang akan sentiasa menegur kerajaan. Saya tidak mahu mulut saya dikunci kerana kita sebagai kerajaan. Saya berterima kasih kita sebagai kerajaan. Tetapi kalau adanya menteri-menteri ataupun menteri undang-undang yang baru ke sesiapa sekalipun menyatakan sesuatu yang tidak fair dan tidak menjadi logik kepada perjuangan Parti UMNO, saya rasa I'll be the first to speak. Itu persetujuan. Jadi dia tak ada gag order, okeylah tu. Daripada saya tak dibenar bercakap kerana kita adalah marriage of convenience. Kita berkahwin sebab adanya sebab dia mungkin hikmah dia lebih. Tapi kita pun tahu kita tak naklah. Adakah kita nak cerai sampai talak 3 ataupun cerai talak 1. Tapi isu dia bercerai ni bukan satu yang mudah. Masalah akan lebih banyak. Jadi perlu kita kaji. So marriage of convenience ni fasa demi fasa. The first fasa will be 18 Mei. Adakah kerajaan akan kekal? That is very important. Jadi kita kena dapatkan staff. Tapi kalau daripada sekarang sampai 18 Mei, parti gabungan yang lain tidak berlakon adil dan tidak memahami isu-isu UMNO, jadi perlu kita bawa mesyuarat lagi sekali lah. Because now the party is more free to speak sebab kita tidak terikat kepada kabinet. Jadi kabinet, parti-parti. Okay?